Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi Cikgu Izwan. Hari ini kita akan membincang dengan lebih lanjut topik seterusnya dalam bab 9 pemanasan global geografi tingkatan 2. Okey, kita pergi ke topik yang ingin dikupas hari ini, iaitu langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Sebelum ini kita dah bincangkan tentang apakah pemanasan global dan apakah kesan-kesannya serta punca-puncanya. Hari ini kita akan melihat langkah-langkah pula macam mana kita nak kurangkan pemanasan global. Okey, langkah-langkah mengurangkan pemanasan global kita bahagikan kepada 4 subtopik, iaitu amalan 5R, penggunaan tenaga mesra alam, kerjasama antarabangsa dan penguatkuasaan undang-undang. Okey, antara amalan 5R yang boleh digunakan. Okey, sebelum itu kita tengok apakah 5R. Okey, cuba tengok dekat bahagian sini ya. Okey, 5R ialah merujuk kepada reduce, mengurangkan, reuse, recycle, revive dan restore. Okey, nanti kita akan tengok apakah amalan 5R. Okey, so antara amalan 5R yang boleh digunakan ialah menanam pokok, berkongsi kenderaan, menggunakan pengangkutan awam, amalan kitar semula dan kempen bebas plastik. Okey, alright, kita kupas sikit amalan 5R yang kita boleh jalankan atau lakukan dalam kehidupan seharian. Ialah dengan menggiatkan aktiviti penanaman pokok bagi menambahkan lagi sistem pengoksigen. Pengoksigenan. Okey, so semakin banyak kita menambah tumbuhan hijau, pokok-pokok, semakin tinggi kadar oksigen. Jadi kurang-kurangnya dapat memanaskan atau dapat merendahkan suhu sekitar. Okey. Selain daripada pokok menyerap karbon dioksida. Okey, amalan 5R juga kita boleh lakukan dengan berkongsi kenderaan setiap hari. Okey, kalau awak pergi ke sekolah, okey, kalau kata naik motosikal, awak satu motosikal, kawan awak satu motosikal, apa kata naik kongsi 2 orang satu motosikal, ataupun mungkin awak di kawasan awak tu di sekolah yang ada bersekolah yang sama 3-4 orang, boleh naik satu kereta kongsi untuk pergi ke sekolah. Itu lebih baik, dapat mengurangkan pelepasan gas karbon, gas rumah hijau dan juga mengurangkan pencemaran udara. Boleh menggunakan pengangkutan awam. Okey, so tak perlulah kita gunakan banyak kereta kalau kita boleh gunakan ramai orang dalam satu kenderaan seperti bas. Okey, kemudian kita boleh jalankan amalan kita semula, mengasingkan sampah-sampah dan sisa papajal ke dalam tong sampah yang boleh diketar semula. Okey, barang-barangan seperti botol kaca, kertas yang boleh diketar semula, kita gunakan semula. Dan juga kempen bebas plastik. Kalau kita tengok sekarang makin banyak store atau mall atau pasar raya yang tidak lagi menggunakan beg plastik. Mereka lebih gunakan beg kertas ataupun mengenakan charge kepada pembeli yang ingin menggunakan beg plastik untuk meletak barangan. Itu satu usaha yang bagus. Okey, kita juga boleh menggunakan tenaga mesra alam. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang lebih mesra alam seperti tenaga suria, tenaga angin dan tenaga ombak agar alam sekitar kekal terpelihara. Seperti mana yang kita ketahui, petroleum dan gas ni menghasilkan karbon monoksida ataupun gas-gas beracun yang keluar daripada exhaust kenderaan-kenderaan. Terutamanya sekali kalau kita tengok kalau awak naik kenderaan, awak follow atau ikut belakang kenderaan-kenderaan yang menggunakan enjin diesel, lagi banyak asap yang dilepaskan. Okey.
tambahan pula, bahan api fosil seperti petroleum dan gas asli ni ialah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Dia akan habis. Begitu juga dengan arang batu yang menghasilkan banyak karbon yang mencemarkan alam sekitar. Lebih baik kita gunakan tenaga suria ataupun tenaga angin dan tenaga ombak. Di Malaysia mungkin masih belum ada teknologi ataupun digunakan secara meluas tenaga angin dan ombak, tapi kita berada alternatif seperti tenaga suria kerana kita menerima cahaya matahari yang sangat banyak setiap hari. Okey, kita juga boleh menjalankan kerjasama antarabangsa dengan negara-negara lain untuk mengurangkan pencemaran ataupun mengurangkan aktiviti yang boleh menyebabkan pemanasan global berlaku, seperti Protokol Kyoto 1997, panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca di persidangan bangsa-bangsa bersatu tentang alam sekitar dan pembangunan. Begitu juga dengan sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1962. Okey, ini antara kerjasama-kerjasama yang dijalankan oleh negara-negara di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka membincangkan bagaimana kesan pemanasan global dan cara untuk mengatasinya, kerjasama antara sebuah negara dengan sebuah negara untuk memastikan pemanasan global dapat dikurangkan seminimum yang mungkin. Okey, seperti juga kerangka konvensyen tentang perubahan cuaca yang dijalankan pada persidangan perubahan iklim di Paris bersama komuniti antarabangsa untuk menangani isu perubahan iklim. Antara topik yang dibincangkan di sini ialah bagaimana negara-negara maju boleh membantu negara-negara miskin yang banyak menggunakan tenaga arang batu yang mencemarkan udara boleh dikurangkan dengan penggunaan tenaga yang lebih mesra alam seperti tenaga solar. Begitu juga dengan bagaimana perbincangan antara negara untuk mengurangkan pelepasan asap dan juga chlorofluorokarbon atau CFC ke udara. Okey, yang lebih penting sekali ialah dalam masyarakat atau komuniti itu sendiri perlu ada kesedaran tentang pendidikan alam sekitar, yang mana pendidikan alam sekitar ini banyak diserap di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan juga di kalangan komuniti itu sendiri. Penguatkuasaan undang-undang juga seperti Akta Perlombongan Petroleum 1966, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan lain-lain akta perlu dipertingkatkan atau diperketatkan lagi supaya aktiviti-aktiviti yang boleh mengundang kepada berlakunya lebih banyak aktiviti yang menyebabkan pemanasan global berlaku. Seperti contoh kita ambil Akta Perhutanan 1984 dan Akta Pengangkutan Jalan 2012. Okey, Akta Perhutanan ini berkaitan dengan penebangan pokok dan pembalakan, manakala Akta Pengangkutan Jalan berkaitan dengan pelepasan asap kenderaan. Okey, antara cara kita boleh mengurangkan pemanasan global sebagai kita sendiri, sebagai individu, ialah menggunakan barangan elektrik jimat tenaga. Kalau nak beli barangan seperti TV, seperti ais, aircon dan sebagainya, carilah yang ada bintang 4 atau 5 bintang, kerana bintang-bintang itu mencerminkan kadar penggunaan tenaga yang digunakan oleh barangan elektrik itu sendiri. Kalau bintangnya 1 atau 2, dia tidak jimat tenaga. Okey, boleh menggunakan pengangkutan awam seperti di dalam gambar. Okey, ini ialah contoh transit ataupun kereta api yang menggunakan tenaga elektrik. Okey, tidak menggunakan tenaga arang batu ataupun petroleum ataupun gas asli. Okey, kita juga boleh menjalankan amalan 5R. Okey, pergi beli barang di pasaraya, bawalah beg sendiri, beg plastik sendiri ataupun bekas untuk meletakkan barangan yang dibeli. Boleh juga mengasingkan barangan yang boleh dikita semula, yang tidak boleh dikita semula, supaya memudahkan pengutip-pengutip sampah datang untuk kutip dan mengasingkan
sampah tersebut. Okey. Selain daripada meminimumkan penggunaan penyaman udara, okey, kalau bilik sudah sejuk, tingkatkanlah suhu kepada mungkin 24 atau 25 darjah Celsius. Jadi dapat mengurangkan penggunaan tenaga. Okey, ataupun bilik yang kecil, kalau nak pasang penyaman udara tak perlulah sampai 2 horsepower atau 25 horsepower atau 3 horsepower. Mungkin 1 horsepower ataupun aircon yang ada inverter yang ada 4 bintang, 5 bintang, itu lebih mengurangkan penggunaan tenaga. Menanam pokok di sekitar rumah juga membantu untuk mengurangkan pemanasan global. Selain menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Okey, setrika, charger telefon, charger laptop, televisyen yang tidak digunakan, sepatutnya plug itu dicabut untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Okey, Cikgu Rizal saja rasa sampai di sini sahaja perbincangan kita tentang langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Ingat, pemanasan global ialah isu-isu antarabangsa yang semakin tenar dan semakin hangat diperbincangkan. Jadi, apakah peranan anda untuk memastikan kempen pemanasan global dapat dijalankan dengan jayanya? Tepuk dada, tanya selera. Jumpa lagi, Cikgu Izzuan. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.